Assalamualaikum guys, welcome back. Aku minta maaf pada mereka yang berkongsi pasal isu berkenaan dengan seorang influencer ni yang memang aktif terutamanya dekat TikTok berkongsi nasihat dan juga motivasi berkenaan dengan isu rumah tangga yang mana secara permukaannya bila aku tengok konten-konten dia dekat TikTok especially, aku tak nampak apa-apa isu pun sebagaimana yang diceritakan oleh netizen. Makanya aku tak terus melenting dan terus buat video reaksi berkenaan dengan apa yang korang bagi tahu. Dan sekarang ni bila kata korang tengok video aku ni, bermaksud aku dah lengkapkan siasatan dan juga menunggu maklum balas daripada pihak pendakwa raya. Taklah, aku gurau je. Kisah dia kejap. Aku mencelah kejap. It's time for Genshin Impact. Korang tahulah game Genshin Impact ni memang game open world favourite aku. Aku tak tahu berapa kali dah aku promote dekat korang, dan antara sebab utama kenapa aku minat Genshin Impact ni ialah sebab kita secara bebasnya boleh menjelajah dekat 7 wilayah yang ada dekat dalam dunia fantasy Teyvat ni. Satu lagi, sebab Genshin Impact ni offer macam-macam benda tanpa had. Sebagai contoh, kita boleh tukar-tukar karakter dengan pelbagai ability dan juga skill yang berbeza, yang mana itulah dia definisi sebenar tukar orang macam tukar baju. Kita boleh main dengan kawan kita secara online, yang bermaksud kita boleh main dengan crush kita dan kita tunjukkan dekat dia kemacuan kita. Pendek kata, dekat dalam Genshin Impact ni tak ada perkataan boring. Setiap masa ada je update baru daripada developer, yang mana untuk versi 3.6 A Parade of Providence ni kita disajikan dengan storyline, mini games dan juga karakter baru sebagai contoh Baizu dan juga Kaveh. Anyway, aku dah guna dah karakter Baizu tu, memang MVP dan juga awesome habis aku cakap dengan korang. Aku rasa kebal gila weh bila kata add dia dekat dalam team, sebabnya kita boleh heal sambil kita hantar raksasa jumpa penjaga neraka masing-masing. Sebut pasal storyline baru, korang boleh check out Girdles of the Sand, dan boss baru untuk kita kalahkan Guardians of the Apocalypse Oasis. Apapun, kalau korang nak jadi antara yang pertama tahu pasal update 3.7, korang boleh check out live stream diorang dekat YouTube Genshin Impact. Korang search je live stream bertarikh 13 Mei. Mana antara korang yang tengok live stream tu dan juga dah redeem 300 Primogems, tahniah. Nasib baik tak boleh nak donate kat aku, kalau tidak aku dah minta dah sikit kat korang. Pendek kata, Genshin Impact ni memang layan gila weh. Korang boleh check out dekat Apple App Store, Google Play Store, dekat PS4, PS5 dan juga dekat PC. By the way, kalau kata korang nak add aku, korang boleh tengok user ID aku dekat description, dan korang boleh check link yang aku share tu juga untuk korang redeem price yang best-best. Aku selalu main waktu malam pukul 12 ke atas macam tu dalam sejam. So kalau kata nak main, kita boleh team up sekali. Dah. Aduh, time-time aku tengah sibuk ni lah, time tu nak mengedik, nak mengacau. Kisahnya, netizen Malaysia dikejutkan dengan beberapa screenshot yang dipercayai daripada seorang influencer yang bernama Fatin Fauzi. Dan antara yang aku nampak rajin update pasal isu ni ialah Fazil Zari. Amran Fans. Dekat sini, aku bacakan antara info yang dikongsikan oleh Amran Fans. Harap JAKIM dan PDRM boleh angkut Fatin Fauzi ni. Dia ni siap buat grup Telegram, kononnya nak bagi motivasi pasal rumah tangga. Hakikatnya grup tu hanya tempat dia bersembang pasal nafsu serakah je. Siap duk ajar orang main belakang lah, jilat lubang bunts lah, trisam lah. Kononnya semua itu penguat rumah tangga. Dan lelaki bingai pula percaya dan mula mendesak nak buat benda tu semua dekat isteri masing-masing. Penyudahnya, sampai ada bini yang depres, ada yang dah meninggal dah pun disebabkan perangai suami yang jadi makin pelik tu. Okey, mana yang pelik ataupun mana yang duk tanya tu, apa benda pula tiba-tiba meninggal ni? Ada viral juga satu screenshot yang mana dekat situ ada orang mendedahkan ada seorang isteri ni sampai depres disebabkan suami dia duk ikut nasihat Fatin Fauzi ni, sampaikan tak layan dia punya isteri. Makanya isteri dia memang dah stres gila benda semua, sampailah menghembuskan nafas yang terakhir disebabkan tekanan. Korang jangan main-main tau pasal depres ni. Lepas tu sambung Amran lagi, dalam grup ni semua tak ada segan silu, dah cerita dah pasal aktiviti penjimakan masing-masing. Langsung tak rasa malu duk cerita pasal hubungan sesama suami dekat orang lain. Yang si Fatin tu macam biasa, dia tu paling cikgu dalam tu, tak ada dengan segan silu bercerita pasal dia main belakang benda semua. Amran ada berkongsi beberapa screenshot yang mana pada pendapat aku lah, sebagai seorang Muslim, tak sepatutnya kau berkongsi benda-benda macam tu, especially dekat public. Let's say kalau kata dekat offline ke benda semua kan, itu lantak kau lah sebab itu privacy kau. Yang aku tak boleh belah tu sebab dia kongsi
main ikut belakang lah, main sendirilah, dan benda-benda yang lebih berat mengarah ke arah hubungan kelamin. Ni padahal kau punya grup ni nak simbang pasal motivasi rumah tangga ni. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Memanglah kita kahwin tu sebab kita nak menghalalkan yang haram. Tapi itu bukan semata-mata sebab kita kahwin. Kau punya sembang tu macam Islam pandang perkahwinan ni hanya untuk memuaskan nafsu je. Dia aku tak berapa nak faham apa kau punya end game sebenarnya. Kau nak tarik laki-laki ataupun jantan-jantan yang gatal gedik dekat dalam grup tu untuk try kau bila kata suami kau tak boleh nak pergi kat kau. Itu ke punca dia? Aku ada baca juga status daripada Fatin Fauzi ni, dan bila aku baca tu aku rasa berat juga sebenarnya. Aku bacakan sikit untuk korang. Bila seminggu sekali permintaan suami masih dikatakan gila, masih tak percaya ada isteri yang sidai suami berbulan-bulan bertahun-tahun. Jika keperluan layanan batin seminggu sekali pun tak nak tunai, apa fungsi isteri-isteri macam ni ya perempuan? Sedangkan bidadari pun ditugaskan layan suami. Pelacur pun layan lelaki. Apa tugas anda sebagai isteri? Layak tak jadi isteri? Layakkah diangkat martabat oleh Nabi? Mohon sedar dan berubah. Sama-sama kita buat yang terbaik, okay? So yang tu tak adalah macam berat sangat. And then dia ada update lagi. Dia kata pelaj tak layan satu lelaki, pelaj layan ramai lelaki. Memang pelaj dan isteri tak sama. Siapa yang sama kan? Cuma nak tanya, isteri layan satu lelaki. Masalahnya, layan ke tidak? Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sidai suami, tak layan batin suami. Dengan guna alasan letih lah, suami tak jaga hati lah, suami jahat lah, tak perfect lah, tak bertanggungjawab lah. So sekarang ni mana yang lebih hina? Pelaj ke isteri dahaka yang tak layan batin suami? Atau kedua-duanya sama hina? Lepas tu dia update satu lagi, dia kata, jadilah kalian pelaj suami kalian. InsyaAllah, laki-laki enggak akan pernah menoleh ke perempuan lain. Bukan saya yang cakap, ulama' cakap. Aku jenis-jenis yang duk cakap kata bukan saya cakap, ulama' cakap. Yang tu jenis memang aku menyampah gila. Dia bukan apa, aku teringat seorang pakcik yang mengaku diri dia ustaz tu duk cakap kata, ulama' besar kata, ulama' besar koyak. Satu lagi jenis ustaz yang duk cakap, Nabi Muhammad ni ada nama lain. Dia tergolong antara 4 rasul yang termasuk dekat dalam gelaran ni. Siapa yang tahu, sila komen. Aku jadi macam, kau sebenarnya kau nak mengajar agama ke kau nak main teka-teki? Anyway, isu ni dah pun dapat perhatian menteri, yang mana benda tu terima kasih kepada abang kita Kepris yang berkongsi juga perihal individu ni dekat social media milik dia dan dapat respon daripada Menteri Hal Ehwal Agama. Dan insyaAllah menteri dah pun arahkan JAKIM untuk mulakan siasatan dan kita tunggulah update yang seterusnya. Cuma apa yang aku harap dekat sini, janganlah monitor je sebab benda ni bukan benda sikit tau, bukan benda kecil. Aku sebenarnya risau betul lah. Makin lama makin berat dugaan kita para Muslim ni. Aku ni hantu juga, tapi bab-bab agama ni aku tak berani nak sentuh selagi aku tak dapat panduan dan juga guideline daripada mereka yang lebih arif pasal ilmu agama ni. Bahaya weh, macam mana kita akan dapat saham sekiranya kita tinggalkan benda-benda yang baik. Sebagai contoh, kita sedekahkan ilmu dan juga harta kita. Macam tu jugalah kita akan dapat saham yang buruk kalau kata orang follow panduan kita yang terpesong bila kata diorang beribadah. Masak weh. Senang kata macam ni lah. Aku harap pihak berkuasa tolonglah siasat dan juga expose kegiatan individu macam ni supaya netizen aware dan juga tak ikut perangai musibat macam ni. Kedua, kalau nak sembang pasal hal agama, aku suggest kat korang jangan ikut Fatin yang ni, tapi korang ikut Fatin yang satu lagi, nama dia Fatin Nabila. Dia kongsi yang pertama pasal tadabbur Al-Quran, dan juga kedua, pengalaman dia melalui saat depresi dan macam mana dia overcome depresi tu dengan iman dia pada Allah SWT. Yang tu lagi berbaloi daripada korang ikut si Fatin Tumblr seorang ni. Dan akhir kata pepantun, anak ayam jatuh longkang, datang biawak, telan semua. Dah sangap bagi tahu orang, sempat pula tunggang agama. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.